Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak memperbincangkan tajuk tentang Islam, iman dan ihsan. Okay, kenapa tiba-tiba channel Pil Hijau nak memperbincangkan tentang topik ini? Sedangkan ini selalunya topik dalam channel-channel more Islamic channel. Kerana as I go along, I realise something, that there is a convergence between what is happening today with Islam, iman, ihsan, which is we call it ad-din. Ni ad-din, kita punya cara hidup. Kenapa kita kena explain pasal Islam, iman dan ihsan? Objektif dia adalah untuk kita menyediakan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi mereka yang ingin membawa agama mereka kepada kita, yakni dipanggil versus New Age Religion. So, mereka akan membawa satu agama baru yang di mana nama agama tersebut adalah New Age Religion yang menyatukan semua agama di bawah alasan persamaan agama lah. Lagi-lagi agama Samawi, iaitu agama daripada Yahudi, Nasrani dan juga Islam. Jadi mereka akan adakan satu kita panggil congregation untuk menyatukan agama-agama ini. Tetapi the bad news is that dia menyatukan bukan dalam bentuk kebenaran, tetapi sebenarnya di belakang penyatuan tu adalah kebatilan. Itu yang kenapa tajuk hari ini adalah Islam, iman dan ihsan. Lagi satu, kenapa kita perlu berkata tentang Islam, iman dan ihsan adalah kerana moving forward dengan New Age Religion ni, dia membawa sekali technological revolution yang di mana kita akan melihat sesuatu yang kita tidak pernah lihat sebelum ini. Jadi masa lockdown yang pertama, dia sudah cuba untuk buat implementasi tentang macam mana nak adjust syariat Islam dalam diorang punya technological revolution. Sebagai contoh, pernikahan melalui online nikah antara kita panggil pengantin dan juga dia punya, orang kata apa, tok kadi dia tu lah. Jadi itu adalah salah satu step. Jadi lepas itu pula mereka dah ura-ura mengatakan tentang solat online. So banyak perkara yang akan datang in the future yang kalau kita tidak address Islam, iman dan ihsan tu apa, kita akan ikut mereka sampai ke lubang biawak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana apabila kita tak faham asas Islam, iman dan ihsan, kita akan percaya yang apa mereka buat tu adalah untuk kebaikan kita. Itu yang saya nampak kedua masalah yang akan datang. Kerana lagi satu pertambahan adalah ulama yang di bawah kerajaan, dia dipaksa oleh orang atas untuk kita kata membenarkan syariat atau mengadjust syariat tersebut. Saya kena hati-hati mengadjust syariat Islam kepada apa yang mereka telah bawa kepada kita. Itu kenapa saya rasa lepas ni we are on our own. So kita kena bertanggungjawab atas kita punya ad-din. So saya nak kita semua bertanggungjawab terhadap ad-din kita sendiri dan juga keluarga kita dan anak-anak kita, kerana apa yang mereka nak datangkan ni akan sampai kepada kita dalam masa less than 2 years. So apa yang saya faham, it is less than 2 years. So kita dah nampak dia dah start dengan Krislam. Itu just the first step penyatuan agama. Lepas ni akan ada lagi dialog-dialog yang akan mereka datangkan untuk menampakkan bahawasanya dah ada kesatuan dalam agama.
Juga saya nak sampaikan yang objektifnya adalah untuk kita faham yang ihsan ni, belas ihsan boleh dilakukan oleh orang yang bukan Islam dan orang yang tak beriman. Okey. Tapi berbeza dia dengan orang yang berbuat ihsan melalui kita panggil laluan Islam. Kita tidak melakukan sesuatu tu untuk mengharapkan sesuatu balasan daripada orang lain. So berbeza dengan mereka, mereka melakukan sesuatu kebajikan yang kita nampak dari mata kita adalah sesuatu yang jujur dan baik. Tetapi di sebaliknya mereka ingin menggunakan kebajikan tersebut untuk enslave mankind dan trap kita dalam New Age religion. Dan yang terakhir, saya rasa saya perlu buat video ni sebab saya nak kita semua sentiasa berada dalam mod penilaian. Penilaian antara hak dan batil. Kerana what they are going to throw at us is going to be very confusing for people who doesn't understand what they are trying to do. Sebab tu saya selalu mengupaskan tentang perjalanan dan destinasi. Sebab tu juga kita perlu explain Islam, iman, ihsan, kerana Islam kita akan di-attack. Sebab mereka merasakan kita panggil organized religion, bukan saja Islam. Organized religion adalah sesuatu yang so yesterday, dah lapuk. So bila masuk kepada New Age religion, dia akan datangkan teknologi dengan agama yang sesuai dengan teknologi ni. Macam tu. Itu kenapa kita kena sentiasa berada dalam penilaian. Dan juga kita tak nak orang berada dalam mode paranoid. Kerana bila dia datangkan sesuatu tu, kita sometimes, contoh anda seorang doktor. Anda seorang doktor yang bekerja dalam industri perubatan. Jadi moving forward, tiba-tiba anda nampak, betul lah dia orang cakap vaksin ni membuat side effect yang tak baik. If let's say that happens, okay, which I think from the documents that I have read for you in the previous episode, akan berlaku. So bila benda tu berlaku, anda hanyalah seorang yang mencari rezeki, betul tak? Anda sebagai doktor ke polis ke yang bekerja bawah sistem yang diorang dah ikat tu. So anda kena nilai seperti mana orang-orang yang terdahulu nilai bila mereka berada dalam sistem yang kita panggil opresif. Anda hanyalah seorang yang mencari rezeki untuk anak-anak. Tapi adakah bila anda sudah realise yang diorang ni nak membawa kita semua kepada kebinasaan, anda kena terus berhenti ataupun anda ada exit plan? Itu yang saya nak sampaikan. Kena ada exit plan yang kita panggil bernas. So bila anda tengok video saya, anda mungkin dah akan realise something, and then anda akan start plan. You starting to plan something. Okay, kalau betul industri aku ni membawa kepada kebinasaan orang, then I have to think juga kepada family aku yang aku nak bagi makan. Okay, so kita akan explain kenapa Islam, iman dan ihsan ni adalah core untuk go against New Age religion. Sebelum kita mula, kita kena faham mana datangnya konsep Islam, iman dan ihsan. Ini datang daripada hadis Jibril, di mana Jibril datang dalam bentuk manusia yang berpakaian putih dan dia duduk berhadapan Rasulullah, lutut bertemu dan bertanya tentang kabarkan kepadaku tentang Islam. Itu soalan pertama Jibril. Jawapan Rasulullah kepada Jibril adalah rukun Islam yang 5 yang kita tahu tu. Yang pertama adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah. Yang kedua adalah solat, mendirikan solat yang wajib. Dan ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang keempat, menunaikan zakat.
menunaikan zakat. Dan yang kelima, menunaikan haji bagi yang mampu haji. Jadi jawapan dia merangkumi ke lima kita panggil rukun Islam ini. Ini adalah basic rukun Islam yang kita belajar kat sekolah. Tapi kenapa Rasulullah menjawab dengan kita panggil rukun Islam? Sebab pertanyaan tentang Islam ni sudah wujud sebelum Rasulullah lagi. Iaitu kita faham. Maka kita menjadi tanggungjawab kita untuk memahami apa tu Islam dari sudut bahasa dia. Pertamanya, Islam tu sendiri, dia berasal dari root word salam. Bermaksud peace. Dan dia juga bermaksud submit. So Islam is you submit in peace. Submit in peace towards what? Yang kita panggil dua kalimah syahadah tu, iaitu asyhadu an la ilaha illallah. Pertama, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa Muhammad itu abd ni adalah hamba. Ya, dia hamba dan Rasulullah. Maksudnya dia rasul, dia utusan. So dua kalimah tu adalah penting untuk akhir zaman ni. Kerana ada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad yang juga dipanggil Islam juga. Yang juga dipanggil Islam seperti sebelum ni umat Nabi Isa, dia dipanggil Islam juga. Tetapi setelah mereka terpesong daripada jalan yang lurus itu, mereka dipanggil Nasara. Tetapi apabila Nabi Isa akan datang balik, dia akan address permasalahan orang Kristian, yang di mana mereka pula akan kembali kepada Islam. Tetapi kita tak nak go into detail on this subject. Cuma akan ada banyak perbincangan tentang konsep Islam pada masa yang akan datang. Jadi kita kena betul-betul pegang dua kalimah syahadah tersebut, yang di mana kita mengaku Allah itu sebagai kita punya Rabb, yang tiada Tuhan melainkan dia, dan kita kena mengaku Rasulullah itu sebagai kita punya panduan. Jadi sebagai consequence, bila kita dah bercakap tentang Islam dari sudut dua kalimah syahadah, kita perlu follow dua perkara ini, iaitu satu, Al-Quran. Yang kedua, As-Sunnah, Sunnah Rasulullah. Jadi perbezaan kita sebagai Islam dengan Islam yang sebelumnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kita kena strengthen first. Yang ni yang orang panggil sebagai Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Dia tambah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebab dia dalam jamaah. Tetapi kita dah tengok baru-baru ni banyak permasalahan yang berlaku sekarang ni, di mana mereka yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah dah start
keluar daripada landasan Al-Quran dan As-Sunnah, kerana mereka mengatakan mereka follow satu panggil ijtihad ulama, ijtihad daripada ulama. So ulama pun dia ada ilmu yang banyak dalam dia punya subjek. Tetapi sebagai orang Islam moving forward, saya kata pasal moving forward nanti, you have to really see Islam ni as agama yang relevan sampai ke akhir zaman, sampai ke akhir, kita lah akhir zaman lah, sampai ke akhirat. So sampai hujung tu. Oleh sebab itu, kita apa-apa yang mereka akan datangkan tu, kita harus core kita tak boleh berubah, Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana kebanyakan masalah baru yang akan sampai, mereka akan menggunakan ijtihad. So bila dia gunakan ijtihad, bermaksud banyak benda yang akan daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang kita akan bypass untuk fit untuk diorang punya New Age religion. Jadi daripada Al-Quran As-Sunnah ni juga, kita menjadikan satu ad-din. Ad-din. Dalam Islam, kita memanggil Islam itu sebagai ad-din. Kita tak panggil dia sebagai millah. Seperti mana yang kita panggil agama Ibrahim, millah of Ibrahim. Tapi kita panggil Islam tu ad-din kerana dia meliputi keseluruhan aspek kehidupan kita. So dia ada 360 solution. Sebab tu dia ad-din. Dia bukan millah. Daripada ad-din ni juga datanglah hukum hakam yang dipanggil syariat. So syariat ni yang kita follow daripada kita kecil sampai sekarang. Okay? Syariat Islam yang kita ambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. So syariat ni meliputi banyak perkara, termasuk muamalat, termasuk rumah tangga, termasuk sosial, termasuk pentadbiran. Tetapi sebab kita berada dalam negara yang sebenarnya dalam kita panggil mode sekular juga, dia punya kita panggil rulings tu bercampur baur antara rulings Islam dengan rulings sekular. Jadi kita sebenarnya tidak menggunakan syariat Islam secara penuh, tetapi kita menggunakan dalam bentuk hybrid. Itu kena faham dulu. Secara slowly saya sebut. Dan Islam sebelum Muhammad, mereka juga ada kitab-kitab mereka tersendiri. Dan diorang ada Rasul yang diorang follow yang memberikan sunnah mereka yang tersendiri. Jadi mereka adalah menggunakan syariat mereka sendiri. So as time goes by, syariat tu diubah-ubah juga. Maka jadilah mereka yang sekarang ni, yang dahulunya Islam, yang sekarang mereka bertukar menjadi either Yahudi dan Nasara. So kita kena faham mereka juga ada asas Islam pada waktu sebelumnya, di mana semasa Nabi mereka sampai. Dan saya mendapati bahawasanya kita pun sedang berada dalam fasa pertukaran tersebut. So sejarah tu sentiasa berulang. Jadi bila kita dah nampak sejarah tu nak dekat datang balik, kita cepat-cepat bagi tahu orang, okey, kita sedang melalui fasa yang sama di mana umat-umat terdahulu yang agama Islam itu diubah. So kita ada peluang untuk memahami lebih tentang Islam, iman, ihsan, kerana ada hadis-hadis. Luckily kita ada perawi hadis yang membantu kita dalam melihat macam mana Islam itu terbentuk daripada sebelum dia start sampai kita panggil zaman terakhir kekhalifahan tu. Okey, lepas tu saya nak sampaikan
Apabila Islam itu sampai kepada setiap Rasul dan Nabi yang kita kata dalam culture dan bahasa yang berbeza, bermaksud Islam itu bukanlah Arab. Itu kena faham betul tu. Islam itu bukan Arab, Islam itu bukan Serban. Dia pernah datang dalam bentuk yang berbeza dan orang-orang yang muka dia mungkin berbeza-beza. Mungkin satu ni muka macam China sikit kan. Mungkin satu ni muka dia lebih kepada orang kita panggil Middle East. Mungkin satu ni muka tak tahulah, mungkin dekat-dekat muka Melayu. Kerana kita ada 313 Rasul dan kita ada beribu-ribu Nabi yang kita pun tak tahu jumlah yang sebenar dia. Dan sebab tu, kita kena tengok Islam tu first as a submission towards one God dulu. Itu yang pertama. Sebab moving forward nanti, bukan saya nak kata Arab tu tak baik ke apa. Tapi anda sendiri boleh tengok. Sekarang ni dalam dekat Riyadh pun dah boleh buat konsert semua tu kan. Dan diorang pun dah start jauh daripada kita panggil din, cara hidup Islam. So saya tak nak orang kat luar sana terkejut. Macam bukankah kita patut follow Arab sebab diorang lah Islam datang daripada diorang? No, Islam didn't come from them. It comes among them. Bila among tu maksudnya dalam orang-orang yang Arab tu terpilihlah seorang tu yang untuk lead diorang punya kita panggil revolution tu. Itu berlaku dalam setiap zaman. So ini yang first thing kita kena betul-betul perhatikan sebab moving forward akan ada banyak surprise. Nanti saya next episode saya akan kupaskan kenapa benda ni penting. Okey. Jadi untuk kesimpulan, Islam tu adalah submission towards one God, iaitu Allah, yang di mana Rasulullah itu adalah dia punya hamba dan juga orang yang diutuskan. Sebab tu nama dia Rasul. Rasulullah. Dia menyampaikan risalah. Okey. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah adalah kita punya ad-din. Jika seseorang itu mengatakan dirinya Ahlus Sunnah, tetapi kita dapati dia lari daripada asas yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermaksud dia risk themselves untuk keluar daripada landasan ad-din tu. Okey, ni tak kira lah dia ni mufti ke apa ke, ni saya cakap secara general. Ni mungkin saya, mungkin korang semua kat luar sana, siapa-siapa je. So dia tak kira siapa-siapa, termasuk ustaz ke apa ke. Kalau tak follow Al-Quran dan As-Sunnah, ada risk untuk terkeluar daripada ad-din. Tak kira kalau pun lah dia bagi banyak alasan. Sebab ni saya nak sampaikan kerana saya dah nampak benda tu berlaku depan mata saya. Okay, saya ni jenis orang yang memahami tentang perkara-perkara yang musuh kita nak datangkan. Daripada saya umur 16 ke 17 pun dah tahu. Jadi apabila benda tu unfolding before my eyes, the thing that I realise is that Islam, orang Islam, ulama tak nampak benda tu dikupas. Bukan semualah, ada yang banyak yang berada dalam kita panggil official punya office tu, macam mufti-mufti, dia tak nampak masalah tu. Dia tak nampak juga, dia subsequently terlari. Tak tahu sama ada mereka dipaksa atau apa, tapi mereka terlari daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sebagai seorang kita panggil pemuda yang biasa, saya hanya di sini untuk memperingatkan, bukan untuk menghukum ulama tersebut. Saya nak memperingatkan bahawa dua ni lah kita punya landasan syariat, dan bukan sekalipun ada ijtihad, kena berlandaskan dua ni.
Kalau dia lari, bermaksud dia akan ada implikasi yang banyak. Saya cakap ni dari sudut orang yang faham plan dia orang, okey? Plan yang dia orang nak datangkan sampai 2030. Kalau tak faham apa yang saya cakapkan, pergi ke video saya yang sebelum-sebelum ini. Dan soalan kedua daripada Jibril. Dia bertanya kepada Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang iman. Iman. Rasulullah menjawab dengan saya baca beberapa hadis ada berbeza pendapat tentang beberapa rukun iman, tapi saya ambil yang standard Ahlus Sunnah punya, iaitu 6 rukun iman kita. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Iman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Plural kitab-kitab. Keempat, beriman kepada para rasul. Para rasul. Dia tak kata Nabi, dia kata Rasul. Dan kelima, beriman kepada hari akhir. Beriman pada hari akhir. Dan yang terakhir, beriman kepada Al-Qadar. Al-Qadar. Yang last kali ni saya nak siapa yang belajar Al-Quran Sunnah, tolong cari hadis dan betul ke saya. Sebab dalam standard Ahlus Sunnah punya, dia beriman kepada qada dan qadar. Tapi dalam hadis ditulis beriman kepada qadar saja, yang baik dan yang buruk. Jadi masuk qadar dan qadar tu berbeza. Jadi nanti boleh just PM saya, email kepada pilhijau@gmail.com dan sampaikan kepada saya adakah ianya hanya Al-Qadar ataupun Qadar dan Qadar. Tapi apa yang saya nak sampaikan, Rasulullah menjawab dengan rukun juga. Dia menjawab dengan rukun ini juga. Kenapa? Iman dari sudut bahasa bermaksud percaya. Amanah, percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang mukmin tu dia percaya pada yang ghaib. Yang ghaib tu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ia juga melambangkan a state of heart. Jadi iman tu dia start daripada kita punya hati kita, percaya dari dalam. Itulah iman yang asas dia. Dan iman juga adalah dikatakan spine, yakni tulang belakang kepada orang Muslim. So jadi jika dia Muslim, ini spine dia. So Islam tu adalah jalan yang lurus. Iman tu dia ibarat spine dalam belakang badan kita ni. Bila nak laluan jalan yang lurus, spine kena tegap dan kuat. Inilah iman. Jadi bila kita punya spine tak kuat, iman kita lemah, kita tak percaya yang gaib ataupun kita kurang yakin pada yang gaib, kita walaupun jalan Islam ni lurus, bila kita punya spine dia lembek, kita akan berjalan macam ular je ni. Okay? Kita akan jadi macam ular. Ular apa? Jangan tanya. Tetapi
Oleh kerana sifat iman ni berbentuk ghaib dan juga percaya kepada benda-benda yang ghaib, dalam Al-Quran ada satu surah yang menerangkan ciri-ciri orang yang beriman yang dipanggil Al-Mu'minun. Surah nombor 23. Jadi dalam surah Al-Mu'minun ni menerangkan ciri-ciri orang beriman. Dalam itu ada 6. Secara, adakah ini kebetulan? 6 ciri-ciri Al-Mu'minun. Yang pertamanya, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh berjayalah orang yang beriman. Apakah orang yang beriman itu? Pertama, alladzina hum fi solatihim khashi'un, iaitu orang yang khusyuk di dalam solat. Khusyuk ni bermaksud, dia dalam bahasa Inggeris dia humbly submissive. Dia kena humble, dia kena submissive dalam solat dia. Ni karakteristik pertama. Kedua, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Orang yang menjauhkan diri daripada perkataan yang sia-sia. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang menunaikan zakat. Orang yang menunaikan zakat. Keempat, walladzina hum li furujihim hafizun. Ini orang yang menjaga kehormatan atau menjaga kemaluan lah. Furujihim. Hafizun tu menjaga kehormatan lah. Okey, kita explain dulu. Orang yang beriman, dia kena khusyuk dalam solat dia. Khusyuk dan dia kena humble dalam solat dia. Dan dia kena jauhkan perkataan sia-sia. Jadi, dari dua ni pun kita boleh pergi cek grup usrah korang. Adakah ianya diselubungi orang-orang mukmin ataupun tidak? Boleh tengok daripada perkataan dia. Adakah dia suka berkata perkataan yang sia-sia ataupun tidak? Dan ni kita boleh cek solat dia. Solat khusyuk ni sebenarnya subjektif juga, tapi dia ada objektiviti juga. Nak tahu lebih tentang solat, macam mana basic dia semua, saya showkan pergi ke kuliah Ustaz Muhib Kholi. Cari dekat YouTube Ilmu Islam. So pergi sharpen the basic solat tu dulu. Sebab kalau tak, kita tak boleh kategorikan diri kita sebagai al-mu'minun. Yang ketiga, zakat, menunaikan zakat. Kenapa bila Allah cakap pasal solat mesti dia sambung dengan menunaikan zakat? Wa aqimus solat wa atuz zakah. Bermaksud Allah tak nak kita menjadi orang yang beribadat ritual sahaja. Sebab orang yang menunaikan zakat ni orang yang berkemampuan. Orang yang berkemampuan. Dia berbeza dengan orang yang sedekah. Sedekah kita bagi sekadar yang kita ada lah. Betul tak? Kalau yang bagi sikit-sikit lah. Tapi zakat, dia ada haul dia. Haul tu dia ada, kita panggil spend dia. So, dalam 12 bulan. Lepas tu dia ada syarat-syarat wajib untuk bayar zakat. Apabila dia ada syarat-syarat wajib zakat, bermaksud orang tu harus berkemampuan baru dia boleh bayar zakat. Nak disampaikan, apabila orang tu bersolat, dia perlu bayar zakat. Maksudnya dia kena ada work-life balance. Dia kena orang yang mampu untuk bayar zakat. Kerana jika dia tak membayar zakat dia, bermaksud dia ni orang yang tak berkemampuan. Jadi bila Islam ramai sangat orang yang solat tapi tak bayar zakat, maksud orang Islam tu ditekan. Dia ditekan. Dia tak cukup kuat dari sudut ekonomi.
Jadi zakat tu beza dia kat situ. Dia dalam bahasa dia dipanggil purification, membersihkan. Dia membersihkan. Harta tu tak perlu dibersihkan, kita yang perlu dibersihkan. So zakat ni membersihkan kita dengan membayar zakat tersebut. Dan yang keempat, menjaga kehormatan. Ini penting. Sebab baru-baru ni kita ada, tak tahulah, kita tak nak cakap pasal ustaz-ustaz lain ke apa kan, tapi kita nak cakap pasal macam kes yang orang agamawan tiba-tiba ada skandal kan. Bermaksud kat situ dia tak fit kriteria ni menjaga kehormatan dia. Tapi dalam menjaga kehormatan ni dia ada dua syarat. Okey, kita bacakan dua syarat tu. Illa ala azwajihim, except from their wives. Au ma malakat aimanuhum, atau hamba sahaya, milkal yamin, orang yang berada, kita panggil hamba yang berada di tangan kanan. Yang ni subjek ni mungkin ada syekh lain yang lebih power lah. So sebab dia tak sama status dengan isteri milkal yamin ni. Fa innahum khairu malumin, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. So kalau dengan isteri dengan hamba saya yang berada di tangan kanan kita, kita tak ada dosa lah, tak ada kesalahan untuk berbuat perkara tersebut. Tapi dia ada sambungan. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, yakni zina atau sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jadi ini 4 kategori al-mu'minun. Okey, kita sambung lagi 2. Okey, lagi 2 adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang yang memelihara amanat dan janjinya. Amanatihim wa ahdihim, so amanat dan janji. Yang terakhir, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka yang memelihara. Tadi mereka yang khusyuk dengan solat, yang ni dia memelihara solatnya. So, kenapa Allah bagi dalam Al-Quran ni ciri-ciri orang beriman? Kerana orang boleh cakap yang dia beriman, tapi adakah perbuatan tu melambangkan dia orang yang beriman? Okay, for example, kita tengok memelihara amanat dan janji. Kita tengoklah politician kita. Apabila dia berjanji sesuatu tu, adakah dia tepati ataupun adakah dia capati? Kalau dia capati, bermaksud yang ni dia tak termasuk dalam orang yang mukmin, salah satu kategori. Macam kita pun sama sebenarnya kan. Kadang kita cakap dengan member, aku sampai rumah kau pukul 12.30, aku gerak sekarang. Tapi lala kau sampai pukul 1. Tu maksudnya amanat tu, janji tu tak ditepati juga tu. So kena check diri balik lah. So bukan saja politician je. Politician tu at the highest level, mereka tak memelihara amanat dia orang, amanah. Amanat ni bila amanat, maksud dia tu ada position. Dan dia janji tu tak ditepati. Memelihara solat. Kenapa dua kali disebut solat? Yang first adalah solat yang khusyuk, dan diakhiri dengan memelihara solat yang khusyuk tersebut. Maksud, okey, kita dah boleh solat secara khusyuk, tapi untuk konsisten solat secara khusyuk adalah sangat susah. Jadi 6 ciri-ciri tadi semua merangkumi satu aspek al-mu'minun. Tu cara kita nak tengok sama ada dia orang mukmin ke tak. So Al-Quran dah bagi kita guideline bagaimana kita nak tengok sama ada orang tu mukmin ataupun di sebaliknya. Opposite kepada mukmin adalah orang kafirun. Al-kafirun. So orang yang kalau mukmin, orang yang believe kan. Orang yang kafir, dia disbelieve. So tu opposite dia.
Dan seterusnya Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang apa itu ihsan. Bukan Ihsan Tanjung itu power kat Ustaz Ihsan Tanjung. Ihsan. Okey, Rasulullah jawab apa? Ihsan ni adalah kita mengabdikan diri. Jadi dua kategori al-ihsan menurut Rasulullah. Yang ni dari konteks ad-din kita. Yang first adalah mengabdikan diri kepada Allah seolah-olah first kamu melihatnya. Yang kedua, dia kata jika kamu tidak dapat melakukan sedemikian, ketahuilah bahawasanya Allah itu melihat kamu. Yang tu kedua. Melihat kamu. Apa yang nak disampaikan kat sini adalah kita mengabdikan diri kepada Allah seolah-olah kita melihatnya, sedangkan Allah itu ghaib. Jadi kita tak nak kita kata berbincang tentang keberadaan Allah, di mana saya nampak banyak orang bergaduh tentang perkara ni. Tapi ianya tidak membuahkan apa-apa hasil. Dia just menyebabkan kita berpecah dengan lebih. Tapi Rasulullah sebut yara, maksudnya lihat. Okay, kita skip. Assuming kita tak sampai tahap ni kan. Ini tahap tertinggi. Sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Ini yang kita nak sampaikan. Kerana ihsan dari sudut bahasa adalah rightful conduct. Rightful conduct. Kadang-kadang saya berbahasa Inggeris sebab kadang-kadang bahasa Inggeris tu bagi maksud yang lebih dekat. Ihsan tu rightful conduct. Jadi apa kena mengena ihsan iaitu rightful conduct dengan melihat Allah dan juga Allah melihat kita? Yang pertama kita kena tanya diri kita, jikalau Allah itu melihat, adakah dia buta sebelah ataupun dia melihat dengan keduanya? Kerana hadis Rasulullah tentang Dajjal, iaitu Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak buta sebelah, dan ketahuilah sesungguhnya Al-Masih Al-Dajjal adalah buta sebelah kanannya. Kita bukan nak berdebat tentang Allah tu melihat macam mana. Cuma daripada hadis ni dia dah menunjukkan ada kita panggil perumpamaan yang berlaku. So dia katakan Dajjal tu buta kat sini. Mata kanan dia. Mata kanan. Yalah kanan. Ni kiri. Okey. Jadi saya nak tanya kepada kalian, kalau kalian mempercayai Allah, adakah kalian mempercayai Allah itu melihat hanya kebaikan yang anda lakukan? Ataupun anda mempercayai Allah itu melihat juga kejahatan yang anda lakukan? Dan satu lagi soalan, adakah Allah hanya melihat apabila dunia ni terang benderang? Ataupun dia boleh melihat walaupun anda menyorot dalam gelap? Kalau jawapan anda kedua-duanya, maka itu adalah jawapan yang benar menurut surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Rabb Al-Falaq daripada
kejahatan. Min syarri ma khalaq, yang dia ciptakan. Bermaksud Allah itu melihat kejahatan dan juga kebaikan. Persoalan saya, adakah semestinya apa yang baik ni itu benar? Ataupun apakah jahat itu adalah batil? Kerana kita akan berada dalam zaman, bagi saya kita sudah pun berada, tapi kalau anda tak percaya, anda akan tengok. Kita berada dalam zaman yang di mana apa yang baik itu nampak macam jahat. Apa yang sebenarnya jahat tu nampak macam baik. Dan juga kita berada di zaman di mana yang hitam itu nampak seperti putih. Jadi, bila kita seorang yang hanya memandang dari sudut kebaikan sesuatu saja, kita pandang agama ni hanyalah ibadah. Maka kita nampak yang kiri itu hanyalah riadah, keseronokan. Okey. Jadi, permasalahan kita kat sini, bila kita tengok sesuatu tu dengan satu mata saja. Okey, ni kita panggil orang-orang yang biasa dalam pengajian agama yang formal. Dia dibukakan kepada ini sahaja. Okey, saya cakap secara respectfully ya. Anda yang belajar formal, contoh kat USIM ke, belajar dekat UIA, ataupun yang belajar profesor, doktor ni semua, anda belajar banyak kat sini saja. Tapi Allah itu bukan buta sebelah mata. Dia nampak kejahatan yang diciptakan, hitam yang diciptakan, dan juga riadah. Kita panggil keseronokan dunia yang dia ciptakan. Dia ciptakan semuanya. Kita hanyalah orang yang experience both ends. Jika kita tidak membuka kedua-dua belah mata, kita tidak akan nampak apa itu Dajjal. Tapi saya tak nak sebut pasal Dajjal banyak sangat. Ini hanya untuk bagi tahu apa itu ihsan. So, saya just nak bagi tahu Dajjal dari sudut bahasa adalah penipu. Orang yang menipu. Jadi orang yang ada ihsan, dia nampak kedua-duanya. Dia nampak kedua-duanya. Dia nampak kebaikan dan kejahatan. Dia nampak putih dan hitam kehidupan. Dia nampak ibadah. Dia juga nampak riadah. Dan adakah kita hidup satu dunia je? Kat sini je? Tak juga kan? Kita kadang-kadang pergi kat sini juga. So, orang yang sepatutnya dah ada ihsan, dia nampak yang dia perlu balance kat sini. Kenapa? Saya tak kata anda perlu buat jahat. Saya tak kata anda tu hitam. Tapi life tu, dia keeps throwing at us all the, kita panggil dalam bahasa Inggeris, all the shades. Rasulullah pergi ke Taif, jalan straight. Dibaling tahi, dibaling batu. Nak buat macam mana? Jalan je lah. Go straight. Straight to Allah. No belok-belok. Go straight saja. Kenapa? Banyak benda di luar kawalan kita. Sebab itu, kita manusia ni selalu berada di tengah-tengah kebaikan dan kejahatan. Selalu berada di tengah-tengah hitam dan putih. Dan jika kita tak realise yang kita sentiasa berlawan dengan elemen-elemen ni dalam kehidupan seharian kita, moving forward, bila dia dah berjaya, bila dia dah buta kanan ni kan,
Dia nak jadikan kiri ni pun kat kanan juga. So kita dah tak nampak apa yang baik yang buruk. Kita dah tak nampak. Benda tu jadi kita panggil blurry line. Kita ada blurry lines in between good and bad tu. Saya nampak yang tengah ni yang hak. Sebab apa? Kalau kita nak expect semua hidup ni semua kebaikan je, tak ada langsung keburukan, tak ada langsung kejahatan, maksudnya kita tak berpijak di bumi yang nyata. Kejahatan tu sentiasa ada. Tapi macam mana kita deal dengan perkara tersebut, itu yang membezakan orang yang dah ada ihsan, yang dah melihat dengan dua mata tu, dengan orang yang masih lagi Islam. Jadi, kita berbalik kepada Islam, iman dan ihsan. Kalau kita stuck dekat Islam sekarang ni, pada masa sekarang ni, moving forward kita masih nampak semua perkara tu hanyalah hukum hakam saja. Maka apa yang kita buat, kita adalah orang yang suka menghukum sahaja. Sama ada iaitu halal atau haram, baik atau tak baik. Okey? Sebab apa? Kita follow syariat yang ada guideline untuk menghukum. Tapi kalau kita stuck dekat Islam, macam saya cakap tadi, kalau kita stuck dekat Islam tanpa kita ada ihsan, maka kita akan tengok Islam tu dengan satu mata saja. Yang ni kita tengok dengan dua mata. Itu beza dia. So, ihsan tengok Islam, hukum hakam, syariat tu dengan dua belah mata. Dia tengok kejahatan yang musuh nak sampaikan. Dia tengok juga kebaikan yang Islam nak sampaikan. Maka dia jadi orang yang di tengah tu menilai antara baik dan buruk. Itu adalah ihsan. Jadi, tiga set ni adalah kita panggil ad-din. Jadi, boleh tak bila kita dah ada ad-din, boleh tak kita masih mendustakan agama kita? Menurut surah Al-Ma'un, kita boleh. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan ad-din? Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Maka itulah orang yang drives away. Dia dalam bahasa yang lebih tepat, drives away the orphan, anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Dan tidak mendorong makan kepada orang miskin. Tidak menggalakkan orang untuk memberi makanan kepada orang miskin. Okey. Yang dua ni, dia still ibadah, kita panggil ibadah sosial. Iaitu kita menolong orang yatim dan orang miskin. Itu masih lagi ibadah sosial yang boleh dinampak. Tapi adakah itu lengkap? Belum lagi, kerana ada sambungan dia. Orang yang ada ad-din, dia solat. Macam saya cakap, mukminun, kita solat. Tetapi dalam surah Al-Ma'un ni, dia cakap, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang bersolat. Kenapa dia celaka? Alladzina hum an solatihim sahun. Iaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Okey, tadi mukminun dia khusyuk. Orang yang mendustakan agamanya, dia lalai dalam solat dia. Dan alladzina hum yura'un. Orang yang suka berbuat riya. So, riya tu dah masuk dekat sini dah. Dia dah nampak kat sini. Dia boleh nampak bila dia kat sini. Wayamna'unal ma'un. Iaitu orang yang enggan memberikan
simple assistant, bantuan yang mudah. Jadi yang bawah-bawah ni, yang dua bawah ni berkata tentang benda yang lebih halus, iaitu berkenaan state of our heart, iaitu kita lalai dan kita suka menunjuk. So orang-orang ni, saya nak bagi tahu kenapa surah ni penting. Kerana moving forward, macam saya cakap tadi, ramai orang yang akan ada duit dan dia boleh jadi orang yang dermawan. Tapi kalau dia tak ada ihsan, dia tak nampak Allah dalam setiap perkara yang dia buat, maka ibadah dia itu masih lagi kita panggil ada waktu dia. Dia ibadah yang ada waktu. Dia kalau tak ada ihsan, dia ibadah dia berwaktu. Kalau solat tu 5 waktu dan 5 waktulah tu ibadah dia. Tapi kalau orang tu dah ihsan, dia beribadah, sebab ibadah ni datangnya daripada abd juga. So ihsan ni dia Abdullah, dia hamba Allah, maka setiap perkara yang dia buat tu adalah ibadah. So dia boleh tahu sama ada dia buat tu riak ke tak. So kita ni guilty lah, kadang-kadang kita buat baik dengan orang. Contoh kalau dia ada anak lawa ke apa kan, kita pun macam buat baik, alamak, aku macam fikir aku buat baik ni sebab anak dia ke apa. Macam tu contoh dia lah. Itu salah satu contoh. Ataupun kita solat kan, okay, solat baca panjang-panjang. Okay, kita kira bukan hafiz lah, tapi kalau kita jenis boleh baca panjang, kita kalau boleh nak baca yang paling panjang. Tapi dalam hati, oh aku ni power kan, aku ni boleh baca satu surah panjang. Itu pun kira riak je. Orang yang dalam ihsan dia perasan lah dia tengah riak. Tapi nak katakan, bukan nak kata kita ni akan terlepas dengan riak tu. Riak tu sentiasa ada. Tapi bila kita dah perasan benda tu, kita sentiasa ada perlawanan dengan riak tu. Jadi saya nak sampaikan, Islam, kalau kita stuck kat Islam lagi, kita belum lagi hamba Allah yang betul-betul. Kita belum lagi Abdullah. Kita masih lagi Muslim. Dan kita belum lagi beriman selagi kita tak mencapai kriteria Al-Mu'minun tadi. Jadi nak diberitahu bahawasanya ihsan ni adalah jawapan kepada dunia kita sekarang. Dia jawapan kepada dunia kita sekarang. Kita kena strive pergi ke sini. Kalau tak, kita masih lagi stuck kat sini, kita akan keliru dengan apa yang mereka akan datangkan kat kita. Okay, lepas ni kalau dia datangkan satu perkara yang baru. Okay, contoh, dia datangkan solat dalam metaverse. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. Metaverse lah buat, pakai VR. Pakai VR tu. Okay, kita ada pandemik ni. Jom kita solat berjemaah pakai VR punya glass, kita berjemaah online. Macam mana kita nak explain benda ni? Orang beriman boleh explain. Kerana orang beriman, dia percaya pada yang ghaib. Dia percaya yang jemaah tu harus berada dalam satu tempat, satu time and space. Orang Islam, bila dia tengok hanya sekadar hukum hakam, dia kemungkinan akan just follow apa yang pemerintah cakap. Kalau pemerintah kata betul, dan betul lah dia. Orang yang ihsan pula, dia akan menilai sama ada benda tu baik dan buruk dia pada waktu tu, dan dia akan buat decision time tu juga. Jadi macam mana kita nak tahu ihsan kita ni dah full-fledged ke belum? Okey, pada anda, especially yang kawan-kawan kita yang tengok ni, yang belajar formal, yang hafizah ke, yang hafal Al-Quran, yang memang kuat beribadah lah dari segi ibadah khusus, yang panggil ibadah yang ada waktu ni. Contoh berzikir 1000 kali, selawat ke apa kan. Dan juga contoh korang boleh baca Al-Quran sebulan sekali. Itu masih ibadah yang khusus lagi lah, yang dianjurkan. Cuba, ni saya sarankan nak test diri kita. Saya sendiri juga lah. Cuba ibadah korang tu yang
yang tambahan lah, yang bukan wajib tu, korang try remove semua tu sehari. Saya bagi sehari je. Cuba remove sehari dulu. Dan tengok sama ada hati korang tu masih rasa memerlukan ibadah untuk jadi Abdullah ke tak. Maksud saya, ibadah tu yang khusus tu menentukan sama ada anda itu hamba Allah ke tak. Kalau masih lagi rasa macam mak, aku tak zikir 100 kali hari ni, aku tak cukup rapat dengan Allah, maksudnya korang masih belum ihsan. Bukan korang lah, aku sekali lah. Masih belum ihsan lagi. Kenapa? Kerana apabila, macam saya cakap, apabila dia sudah ihsan, dia adalah Abdullah. Dia adalah hamba pada setiap waktu, dan setiap waktu dia ibadah. So dia dah boleh bezakan antara aku zikir 100 kali dengan aku mencari nafkah untuk anak-anak aku. Nampak tak? Mencari nafkah untuk anak-anak kerana Allah itu ibadah juga. So kalau dia busy dengan mencari nafkah dan dia hanya buat solat 5 waktu saja, kalau dia ni dah kat sini, dia dah ihsan, dia punya ibadah ni, dia punya weight tu lagi berat tu. Berat daripada orang yang kat sini. So kat sini dia masih lagi, ibadah dia masih dihitung. Dia menghitung dan dia ingat dia dihitung. Ibadah tu aku ambil contoh, aku solat sunat 4 rakaat sebelum Zuhur, aku dapat banyak pahala, pahala banyak ni. Orang kat sini dah tak nampak dah. Setiap pergerakan dia, setiap apa yang dia buat tu, dia dah tahu cause and effect. Tengok cause and effect. Cause and effect. Orang yang kat ihsan, dia tahu setiap pergerakan dan perkataan dia tu ibarat benih yang diletak dalam tanah dan akan tumbuh. So setiap benda yang dia buat tu, walaupun sekecil-kecil benda, akan tumbuh menjadi sesuatu. Kalau dia tanam benih yang salah, yang benih yang tak betul, benih GMO, dia akan tumbuh menjadi satu tumbuhan yang buruk. Jadi bila dia kat ihsan ni, dia lebih berhati-hati. Dia lebih berhati-hati. Tak, dia kata dia tak buat silap, dia buat silap juga, sama. Cuma dia lebih berhati-hati kerana dia tahu cause and effect. Dia dah tengok dengan dua belah mata. Setiap pergerakan dia tu akan ada dia punya result. Saya kena explain sikit kenapa saya explain benda ni. Kerana ada, moving forward, kita ada banyak masalah yang akan datang menurut dokumen-dokumen yang saya dah baca. Jadi I foresee something. I foresee that even among the scholars, they will have disagreement. They will have a disagreement on the same subject. Saya bagi satu contoh, solat rapat. Dua scholar akan bertelagah untuk defend yang pendapat dia paling benar. Jadi kalau kita dah tengok dengan dua belah mata, kita kena tengok kejahatan yang diorang nak sampaikan dengan kebaikan yang Islam dah bagi. Kita kena tengok nilai betul-betul kita kat tengah ni. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab kemungkinan kita akan ada fasa yang di mana banyak ulama yang terkeliru. Kecuali mereka yang Allah dah guide. InsyaAllah ada lah. Macam saya masih belajar banyak basic lah daripada Ustaz Muhib. Ustaz Muhib ni macam kira sahabat saya jugalah. Dalam bagi saya, orang kata, kuatkan syariat saya. Sebab apa? Satu secret yang saya nak bagi tahu anda semua. Musuh-musuh kita, diorang dah sampai kat sini. Dia dah tahu cause and effect. Dia dah tengok dengan dua belah mata. Tapi adakah dia memilih hak? Dia memilih batil. Kenapa dia pilih batil instead of hak? Sebab dia dah faham yang dia ingat dia boleh overpower Allah tu sendiri. Okay. Jadi sebab tu kita kena maintain sebagai Abdullah. Kita kena maintain sebagai hamba saja. Macam mana cara kita nak maintain sebagai hamba adalah kita kuatkan kita punya Islam. Ni landasan kita. Kita jangan sesekali lari daripada landasan kita ni. Kalau kita nak selamat,
daripada apa yang mereka akan datangkan. Kerana mereka berbuat kebaikan. Mereka tahu hukum hakam dan mereka tahu apa yang mereka akan dapat daripada apa yang mereka buat. Dia orang bukan orang yang biasa. Jadi sebab tu kita tak boleh terus ke ihsan tanpa kita lalu Islam. Akan bercelaru buat anda semua. Okey? Dan kita tak boleh jadi orang Islam tanpa iman. Orang Islam tanpa iman, dia lebih dekat dengan munafik. Sebab apa? Dia cakap dia Islam, tetapi dia tidak percaya dalam hati bahawasanya Allah tu wujud dan Allah tu mendatangkan reward dan juga punishment yang akan datang. Dekat iman ni dia masih lagi reward dan punishment, which is good. Tapi it's not enough. It's not enough because you need to see with both eyes. Itu yang saya nak sampaikan. Jadi, satu lagi saya nak sampaikan kepada korang semua. Dalam mana-mana level pun, tak kisah tiga ni, solat tu kena jadi tunjang utama kita. Kita ada Islam. Islam ada 5 rukun. 5 tu bermaksud stability. Kalau kita ada tayar, kita ada 4 tayar, kita ada 1 driver, ada stability kat situ. Jadi, solat 5 waktu tu jangan sekali-kali kita tinggal kalau kita nak kekal sebagai Islam. Tak kisah kita kat mana, sini atau sini. Dan kita harus dalam solat kita tu kena sentiasa ada improvement. Improvement tu dari sudut, bukan saja dari sudut kita panggil fizikal. Sebab kita solat ni ada 3 aspek. Kita ada aspek fizikal, pergerakan. Kita ada aspek mental dari sudut pemahaman kita, mental. Dari apa yang kita baca dan juga pemahaman pergerakan tu sendiri. Yang ketiga, kita ada spiritual, iaitu ilmu merasai setiap perkataan tu dan merasai kehadiran Allah tu, dia melihat kita. Okay, sebab saya tak nak pergi ke kita melihat Allah pasal mungkin kan kita semua tak sampai level tu lah. Kita lemahan. Jadi kita at least Allah melihat kita. Jadi capai level tu, kita insya-Allah boleh tengok permainan musuh tu. Ini sangat penting bukan untuk kita saja, tapi untuk anak-anak kita. Anak-anak kita akan menghadapi tahun-tahun yang sangat sukar, yang di mana mereka akan keliru dengan agama mereka. Sebagai contoh, okey, sekarang ni hukum hakam mengatakan solat jarak itu adalah perkara yang kita panggil haruslah untuk menangani wabak. Komplikasi dia kepada anak-anak anda yang baru lahir ataupun yang baru sampai belum 7 tahun lagi. Mereka akan ingat bahawasanya solat itu memang kena jarak. Jadi first thing, Al-Quran saya cakap dia 2, Al-Quran dan Sunnah. Ini landasan sebagai orang Islam yang nak menegakkan ad-din dia. Kalau dia sunnah pun dia dah tinggal, bermaksud dia dah jauh daripada lahir, dia dah jauh daripada perkara yang benar dalam Islam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila diorang datang dengan persamaan agama ni semua sama saja. Macam mana anak kita nak handle benda tu kalau dia tak faham 3 ni? Sedangkan solat dia pun masih lagi tidak mengikut rukun yang betul. Always go back to basic. So itu yang saya nak sampaikan. Anak kita akan mendapat, kita panggil consequences terhadap kelalaian kita untuk menegakkan ad-din. Sebab itu saya kata masa mula-mula, tujuan saya buat video ni, saya nak berharap yang setiap ibu bapa, setiap orang yang macam saya, orang muda macam biasa, bertanggungjawab atas ad-din masing-masing. Kerana kalau anda lepaskan ad-din anda ataupun pemahaman agama, anda tak nak cari langsung pemahaman agama dan kata takut sesat semua. Tak, anda tak boleh sesat selagi Allah yang sesatkan anda. Itu satu. Lagi tu, anda tak boleh sesatkan orang lain selagi Allah tak sesatkan orang. Mencari agama tu bukan bermaksud anda
anda tu memandai-mandai sendiri, anda juga rujuk kepada ulama, tapi anda tidak melalui jalan kita panggil formal. Kalau semua orang kena lalu jalan formal, macam mana orang nak menghayati ad-din ni? So, apakah anda yang belajar kat USIM ataupun UIA ni berkata yang hanya anda sahaja layak berkata-kata tentang agama? Itu sudah menjadi satu arrogance, di mana masalah utama manusia yang datang kat dunia ni adalah sebab iblis tu arrogant. Dia berasakan diri dia lebih baik daripada orang lain. Disebabkan perkara itu, kita berada dalam keadaan sekarang ni. Jadi untuk kita tak mengulangi kesilapan yang sama, kita harus ada ihsan. Supaya kita nampak yang although kita mungkin ada ilmu agama yang tinggi, kemungkinan orang lain yang mungkin tak ada belajar formal agama boleh bagi kita nasihat agama yang lebih mantap daripada apa yang boleh kita fikir. Sebab saya banyak kali berada dalam situasi ni, sebab tu saya boleh cakap. Saya jumpa banyak macam-macam orang, saya bekerja dengan macam-macam orang. Dan saya dapati bahawasanya setiap orang mempunyai ilmu-ilmu yang berbeza. Dan setiap orang, sebab ad-din ni satu perkara yang fitrah, setiap orang ada pemahaman agama dia dalam Islam tu yang kita sendiri macam tak perasan. Dia memberikan kita satu angle yang berbeza. Jadi saya nak memperingatkan anda semua, ni saya cakap saya sopan anda semua yang belajar secara formal, yang ada doktor, yang ada PhD dalam bidang agama, lower down your ego first. Dan ingat bahawasanya Rasulullah bukanlah ulama. Dan dia berperang dengan ulama yang terdahulu, iaitu ulama Yahudi. Okey, yang dikatakan orang yang jauh lebih pandai dan lebih hebat. Kenapa Rasulullah yang dapat revolutionize? Sebab apabila dia buat salah, dia sentiasa accept yang dia, okay, aku buat salah, sila betulkan aku dan aku akan improve. Sebab tu dia dapat satu ayat, dia sampaikan, dia dapat satu ayat, dia sampaikan, dia dapat satu ayat, dia sampaikan. Dia tak tunggu untuk dia jadi paling power baru dia sampaikan. Sebab tu saya sekarang ni pun sama menyampaikan perkara yang saya tak kata saya ni hebat. Saya tak tahu pun banyak benda dalam syariat. Okay? Saya refer banyak juga ulama yang syariat. Okay? Ulama syariat untuk hukum hakam. Tapi sebab saya dah pandang dua belah mata. Bukan saya kata saya Islam lah. Saya dah pandang dua belah mata. Bermaksud saya tahu apa yang musuh tu nak buat. Saya dah tahu apa musuh tu nak datangkan. Jadi saya just refer hukum hakam ni, nak tengok adakah benda ni viable untuk in the long run. Adakah kalau kita follow apa yang ulama kita suggest sekarang ni, membuatkan anak-anak kita berada di tempat yang lebih baik. Saya dah fikir dalam konsep begitu. Jadi sebab tu saya selalu sarankan orang untuk drop the title first. Untuk kita tengok kebenaran tu as is. Dan cuba belajar daripada orang-orang yang lebih, yang kita nampak lebih low daripada kita. Dan mana datang perasaan tu? Itu sebab kita, itu dah dipanggil ego. Ego. Macam mana kita boleh dapat rasa orang tu lebih rendah daripada kita? Maksudnya itu ego lagi. Dan itu adalah perkara yang kita nak, tak adalah kita nak biasakan, tapi itu perkara biasa pada zaman sekarang ni, di mana title, pangkat, gaji, dan juga ilmu tu membuatkan kita rasa kita lebih tinggi daripada yang lain. Okey. Mungkin sampai sini saja kita punya ceramah. Sebab hari ni kita sembang maksud Islam, iman dan ihsan. Dia sebenarnya ada lagi satu fasa yang dipanggil alamatus sa'ah. Itu kita tak boleh perbincangan sekarang kerana kita nak strongkan basic kita ni dulu. Yang pertama, Islam submission, dan dia bukan serban, dia bukan purdah, dia adalah state of submission kepada Allah dan Rasulullah. Itu Islam syariat Muhammad. Ingat So dalam Islam syariat Muhammad, dia ada konsep iman dia, which is dia ada rukun, dan dia juga dalam surah Al-Mu'minun ada ciri-ciri orang beriman. Dan dia ada konsep ihsan dia. Ihsan dia adalah melihat
mengabdikan diri seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tak pun Allah tu melihat kita. Jadi daripada situ kita dah tahu kiri kanan, hitam putih, cause and effect. Jadi selepas kita dah sampai sini, kita kena pergi ke satu fasa, iaitu as-sa'ah. As-sa'ah iaitu tanda-tanda akhir zaman. Jadi mungkin insyaAllah lah, kalau saya nak cakap pasal agama lagi, saya akan buat session ni lagi lah. Sebab channel ni sebenarnya nak cakap banyak pasal penipuan media dan perancangan. Pasal itu saya punya subjek dan saya pun tahu banyak pasal tu. Tapi as we go along, kita tengok ada convergence. Dan saya tak boleh duduk diam sebagai orang Islam yang bertanggungjawab. Saya kena sampaikan lah. Walaupun mungkin bagi anda ilmu saya tak ada tahap PhD ke apa kan. Semua saya cuba nak bagi dia simplifykan dulu. Sebab as we go along, nanti saya akan sampaikan sesuatu benda kepada anda yang saya rasa banyak cabar Islam Iman Ihsan tu. Jadi dalam dokumen-dokumen musuh kita, macam saya cakap, musuh kita dah buka dua mata, tapi tak bermaksud dia dalam jalan yang hak. Oleh sebab itu, dia dah tahu kita punya hadis, dia dah tahu Quran kita, dia dah khatam, dia dah faham, dan dia merancang based on kita punya hadis dan Quran. Dia faham mutasyabihat sekali. Dia faham yang tersirat. Jadi dia nak directkan kita towards jalan tu. Jalan yang diorang nak. Agama New Age Religion. Jadi saya punya job dan kawan-kawan yang tengok, saya pasti kawan-kawan yang tengok pun banyak yang pandai dalam ilmu agama Islam. Our job is to remind our kids of this tree tu. Okay. Kenapa kids? Sebab orang-orang tua, diorang dah kita tak adalah nak kata diorang, tapi macam dalam bahasa urban, tepu lah. Diorang dah tepu. Diorang dah habis. Diorang punya ni, dia sampai umur 60 tu dia dah malas lah. Okay. Dia dah macam tu. Ini zaman kita. Ini zaman kita. So make it count and believe that sebenarnya kita ada power to change. Jangan cakap Allah tu ada power to change, tapi Allah tunggu kita juga. Sebab apa Allah nak ubah sesuatu kalau kita reluctant nak bergerak ke arah tu? Jadi untuk hari ni kita habis sampai sini saja, dan kita akan berjumpa dalam episod seterusnya. Saya akan kembali kepada saya punya main topik lah, iaitu media. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.